Baik, untuk hari ini saya akan explain untuk tajuk baru iaitu Wave, Light and Optics pada subtopik yang pertama 5.1 Fundamentals of Wave, asas-asas gelombang. So hari ni kita tak akan cover the whole subtopik. Kita tak akan cover 5.1 sampai habis lah. Saya ambil sebahagian awal dahulu, introduction untuk minggu ni. Okay, subtopik ni yang dimulakan dengan when you read the word waves, what example of wave do you think of? Apakah contoh gelombang? Kalau awak dengar perkataan gelombang, apakah yang selalunya terbayang di fikiran awak? Okay, so mungkin awak akan terfikir bahawa gelombang itu adalah gelombang yang terhasil daripada titisan air yang jatuh ke permukaan air, yang menghasilkan gelombang jenis gelombang air, water wave. Atau mungkin juga awak bila fikirkan berkenaan dengan gelombang, mungkin awak terfikir tentang gelombang bunyi. Contoh gelombang bunyi adalah yang terhasil daripada bahagian kompang yang diketuk contohnya, ataupun daripada petikan tali gitar contohnya. Okay, so itu adalah contoh-contoh gelombang yang mungkin terlintas di fikiran awak. But the similarity between these two gelombang or these two wave can be produced, atau suatu gelombang dihasilkan oleh oscillating, sesuatu yang oscillate atau berayun, or vibrating system, suatu sistem yang berayun atau suatu sistem yang bergetar. Okay, so a wave can be produced by oscillating or vibrating system. Contohnya dalam kes kompang ni, bila awak ketuk permukaan lapisan kulit ini, maka bahagian lapisan kulit ni akan vibrate. So that vibration produce a wave, which is later on called a sound wave. And contoh lain ada vibration of a tuning fork. Kalau awak pernah tengok tuning fork, kalau awak ketuk dia akan bergetar dan menyebabkan penghasilan gelombang bunyi. So the oscillation and vibration are two repetitive motion about an equilibrium position in a closed path. So kalau yang ini equilibrium position, vibration maksudnya dia pergerakan ke atas dan ke bawah secara berulang kali, repetitive motion. Okay, yang menghasilkan ayunan atau vibration yang kemudiannya menghasilkan gelombang. So slide pertama ni awak kena tahu bahawa gelombang ada banyak contoh, tetapi ianya terhasil daripada ayunan atau getaran sesuatu sistem. That's it untuk slide pertama. Okay, katakanlah saya buat suatu eksperimen mudah menggunakan slinky spring. Slinky spring ni satu spring yang lembut, yang agak panjang lah. Okay, dan bahagian A, bahagian di sebelah kiri ni, okay, digerakkan ke kiri dan ke kanan. Okay, so we are producing an oscillating system. Kita oscillatekan dia ke kiri dan ke kanan berulang-ulang kali. Okay, and at one part of the slinky spring, pada bahagian slinky spring ni kita letak satu bahagian yang kita ikat dengan satu ribbon merah. And bahagian NB pada hujung B juga dipegang oleh seseorang supaya tidak bergerak. Jadi awak akan dapat bentuk gelombang seperti ini, bentuk gelombang, okay, oscillating ke atas dan ke bawah. Okay, ni eksperimennya. Awak akan dapat bentuknya. So what happened to the ribbon actually? Apa yang berlaku kepada ribbon tersebut? Okay, jika diobserve ribbon tersebut, tengok gambar ajar di bawah, ribbon yang di bawah ini sebenarnya bergerak ke atas dan ke bawah berulang kali. Ribbon tersebut bergerak ke atas dan ke bawah berulang kali mengikut spring tersebut, dan ribbon itu tidaklah bergerak dari A
ke kawasan B. Ribbon tu tak bergerak daripada A ke B. Okay, ribbon tu fix di tempatnya dan hanya bergerak ke atas dan ke bawah. Okay, contohnya awak mandi di tengah di dalam laut. Ada ombak yang datang dekat awak. Adakah awak mengikut ombak tersebut? Tidak. Sebenarnya awak akan bergerak ke atas dan ke bawah sahaja berulang kali. Ombak tu akan pass through awak. Okay, that is the real life example lah, lebih kurang macam tu. So this experiment, a simple experiment, shows you the movement of wave from NA to NB is actually transferring the energy from A to B. Sebenarnya apa yang berlaku adalah pemindahan tenaga. Jika eksperimen seperti berikut dilakukan, gelombang sebenarnya memindahkan tenaga sahaja. Memindahkan tenaga daripada bahagian A ke bahagian B. Next, the ribbon only vibrates about in a fixed position. Ribbon tersebut hanya bergetar di tempatnya sahaja. Tempat yang fixed position. So ribbon tu naik atas, turun bawah, naik atas, turun bawah, naik atas, turun bawah. Ia tidak pergi ke arah B. The ribbon does not move in the direction the ribbon does not move in the direction in which the energy is transferred by the wave. So ribbon tersebut tidaklah digerakkan ke kanan ataupun mengikut arah gelombang tersebut. Salah fahamnya adalah ribbon tu akan bergerak ke sana. So jawapannya tidak. Ribbon tidak akan berpindah tempat tetapi hanya vibrates pada kawasannya sahaja, ke atas dan ke bawah. So from this very experiment, the motive of the experiment is to show that so that we can conclude bahawa kita boleh membuat satu kesimpulan that the wave transfers energy. Wave transfers energy. Satu gelombang sebenarnya memindahkan tenaga from one place to another, daripada suatu kawasan ke kawasan yang lain. Yang ni saya buat color lain sebab penting. Without, tanpa. Tengok ayat dia, tanpa transferring the matter of the medium. So suatu gelombang sebenarnya memindahkan tenaga. Tu poin pertama. Transfer energy. Suatu gelombang memindahkan tenaga, tetapi tidak memindahkan matter. Tidak memindahkan bahan tersebut. Bukan air. Kalau awak tengok gelombang atau wave yang menghampiri pantai, sebenarnya yang menghampiri pantai itu adalah tenaga, bukannya air tersebut. Tenaga yang dibawa dari tengah laut ke pantai. So air tidak dipindahkan kerana air adalah matter. So bukan air yang berpindah daripada A ke B, sebaliknya tenaga yang dipindahkan. Tenaga daripada gelombang tu. So slide kedua, perkara yang paling penting awak kena tahu adalah gelombang hanya memindahkan tenaga tetapi tidak memindahkan jirim. The wave only transfers the energy but not the matter of the wave. Kita masuk ke bahagian jenis-jenis gelombang. Sebelum kita kenal jenis gelombang, kita kena tahu bahagian-bahagian pada gelombang. Start saya buka highlighter dulu, warna kuning. So figure 5.5, this figure,
shows the shape of the slinky spring, masih lagi spring, at 5 consecutive instances after NA has been moved. Okay, so NA sama macam ni, digerakkan ke atas dan ke bawah. Okay, the shape of the slinky spring as wave propagate through is known as wave profile. So yang ni dalam form 5 pun rasanya tak ada kot. Ada belajar kot wave profile. So apa itu wave profile? Wave profile adalah bahagian yang ditandakan dalam petak ni. Okey, ni ke bawah, ke atas. Okey. Lepas tu ni ke bawah, ke atas. Ni dipanggil wave profile. Okey, nanti dalam wave profile ni ada bahagian-bahagian dia pula. So kalau awak pergi dekat permukaan air, awak nampak satu bahagian yang timbul, itu dipanggil wave profile. Okey, ni yang dipanggil wave, satu bahagian yang berbentuk ke bawah, satu lagi yang menghala ke atas. So this is wave profile. Okay. So wave can be classified from the aspect of propagation of the wave profile. The wave profile in figure 5.5 propagates wave time along the direction of propagation of the wave. This wave is known as progressive wave. Mana-mana gelombang yang bergerak berdasarkan ataupun bersama-sama dengan time atau masa dipanggil progressive wave. Wave yang bergerak dengan masa. Contohnya dalam gambar ni, itik tu letakkan kaki atau bahagian badan di bawah dia tu pada permukaan air. Lalu awak nampak gelombang membulat keluar daripada atau datang daripada permukaan kakinya ke arah luar. So gelombang yang sedang awak nampak pada permukaan air ni dipanggil progressive wave. Okay, progressive wave. Okay, masih lagi basics. Now, cuba tengok contoh yang seterusnya. Jika kita ada suatu gitar dan awak petik tali gitar tersebut, yang mana kedua-dua bahagiannya kita fixkan. Okay, bahagian hujung gitar ni kita ikat pada hujung depan gitar ni. Okay, kemudian bahagian hujung yang belakang kita selitkan dalam bahagian belakang yang warna hitam ni. So bahagian dua-duanya fix. So bila awak plug the guitar, awak plug the string of the guitar, tali gitar tersebut akan vibrate. Yang pertama sekali vibration dia adalah this one, T1. So dia akan jadi naik ke atas. Okay, ini T1. Bahagian ni naik ke atas, bahagian separuh lagi turun ke bawah. Kemudian amplitude dia berkurang, jadilah T2. Kemudian berkurang lagi jadi 3. Kemudian pergi ke bahagian negatif, warna hijau. Dan akhirnya bahagian 5. This is non-propagating wave profile. Kenapa dipanggil non-propagating wave profile? Kenapa dipanggil non-propagating wave profile? Kerana ia tidak bergerak berdasarkan masa. There is no time involved here. And it does not propagate itself. Dia tidak bergerak ke mana-mana. Wave atau tali gitar tersebut hanya bergetar di tempatnya sahaja. Kalau wave yang tadi progresif bermaksud wave tersebut bergetar dan bergerak, okay, menjauhi itik tersebut. But this time around, the string of the guitar is non-propagating wave because it vibrates at its own fixed position. Okay. Dan ini juga dipanggil sebagai stationary wave atau gelombang pegun. Mana tak boleh nak highlight. Okay, stationary wave. Contoh stationary wave tadi adalah bila awak petik tali gitar, itu dipanggil stationary wave. Okay, a stationary wave is a wave
where the profile of the wave does not propagate with time. Tidak bergerak dengan masa. Propagate ni adalah satu bahasa atau satu perkataan special untuk gelombang. Apa-apa gelombang. Kita tak panggil dia move, but we call it propagates. Propagate means to move. Sama je maksud dia. Dalam bahasa Melayu kita tak panggil bergerak, kita panggil merambat. M-E-R-A-M-B-A-T, merambat. So in English we call it propagate, special for the movement of the wave. So stationary wave, yang penting stationary wave adalah wave yang does not propagate with time, but the other one is called progressive wave because it propagates along with the time. So wave yang bergerak dengan masa dipanggil progressive, and the wave that does not propagate with time, we call it stationary. Boleh? Okay, simple. Beberapa perkataan yang awak kena get used to untuk awak faham tajuk wave lah. Okay, contoh stationary wave lagi ada bagi dekat sini ya. Stationary wave are also produced by musical instruments such as ukulele, flute and drums. When these instruments are played, apabila alatan-alatan atau instrumen tersebut dimainkan. So final things untuk hari ini adalah berkenaan dengan wave can also be classified as mechanical wave or electromagnetic wave. Selain daripada gelombang-gelombang atau jenis gelombang yang awak dah belajar, apa jenis gelombang yang awak dah belajar hari ini? Jenis gelombang yang awak dah belajar hari ini adalah progressive wave yang bergerak dengan masa. Kemudian awak belajar stationary wave yang tidak bergerak dengan masa, yang static atau stationary. Okay, dua jenis lain gelombang ataupun klasifikasi gelombang yang lain juga boleh ditunjukkan berdasarkan ini, iaitu yang pertama dikenali sebagai mechanical wave, gelombang mechanics atau mechanical. Yang kedua dikenali sebagai electromagnetic wave, electromagnetic wave. Gelombang mechanical dan gelombang elektromagnetik. So, apakah ciri-ciri untuk kedua-dua gelombang ini? Kita tengok mechanical wave dulu. So, a mechanical wave is a wave where it requires a medium, memerlukan suatu medium. Tu yang pertama ya. Apa itu medium? Medium adalah tempat di mana gelombang itu propagates atau move. Okay, it needs medium, memerlukan medium untuk bergerak ataupun untuk memindahkan tenaga daripada satu kawasan, okay, to transfer energy from one point to another. Alright, memerlukan medium. Okay, dan biasanya mechanical wave dihasilkan atau terdiri daripada vibrating particles of a medium. Terdiri daripada partikel-partikel yang sedang bergetar. Apakah contoh mechanical wave? Contohnya adalah water wave, gelombang air. Gelombang air hanya boleh transfer kalau ada air, iaitu mediumnya. Sound wave. Sound wave juga contoh mechanical wave kerana sound wave memerlukan medium juga. Apakah medium untuk sound wave? Jawapannya adalah partikel udara. Kalau tidak ada partikel udara, contohnya kawasan yang vacuum, maka sound wave tidak dapat propagate. And seismic wave. Seismic wave adalah gelombang pergerakan bahagian bumi, okay, on the surface of the earth. Example of the mechanical wave. Okay, seismic wave
memerlukan bahagian tanah atau batu atau permukaan bumi supaya boleh memindahkan tenaga. So the key point here is the first one, which is mechanical wave that needs medium to propagate. Tu dia punya faktor utama. Kita tengok jenis yang kedua, electromagnetic wave, gelombang elektromagnetik. Okay, gelombang elektromagnetik does not require a medium to transfer energy. So the key point here is for you to understand that it does not need medium. Okay, tidak memerlukan sebarang medium untuk transfer energy atau memindahkan tenaga. So satu perlukan medium, satu lagi tak perlukan medium. So elektromagnetik tak perlukan medium. Ianya terhasil, it is made up from oscillating electric and magnetic field perpendicular to one another. This part here will be discussed in another topics, another subtopic rasanya lah. Okay, kita akan bincang ni apakah maksud electromagnetic wave. Tetapi by the way, awak dah belajar ni sebenarnya di tingkatan 3. Awak dah belajar apa itu gelombang elektromagnetik. Contoh gelombang elektromagnetik adalah radio wave, light wave, gamma rays. Yang ada satu siri yang awak perlu hafal tu, yang Rosmah Mansor bla 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 tu, bukan nama sebenar tu. Kalau ingat lagi tahun lepas lah. Okay, so radio wave, light wave and gamma rays does not need any medium for it to transfer its energy. So that's it untuk pembelajaran atau intro wave untuk hari ini. So gelombang sebenarnya dihasilkan, slide pertama yang paling penting, gelombang dihasilkan oleh suatu sistem yang bergetar atau berayun. Itu yang pertama. So apa saja yang berayun confirm menghasilkan gelombang. Okey. Kedua, apabila awak buat eksperimen ni, awak sekarang cuba menentukan atau cuba membuktikan bahawa suatu gelombang sebenarnya hanya memindahkan tenaga daripada suatu point ke point yang lain. Okey, katalah point A ke point B, gelombang hanya memindahkan tenaga sahaja. Tetapi tidak memindahkan jirim tersebut, matter tersebut tidak dipindahkan. And that matter only vibrate at its own fixed position, hanya bergerak di tempatnya sahaja. Apa buktinya? Bila kita letak ribbon tersebut hanya bergerak ke atas dan ke bawah, dan tidaklah dia bergerak ke arah B. So the main point untuk slide kedua adalah wave only transfers energy but not matter. Gelombang hanya memindahkan tenaga tetapi bukan jirim. Dan pada slide ini juga awak tahu bahawa jika wave tersebut bergerak dengan masa, contohnya awak baling batu atas permukaan air, wave tu pun bergerak, okay, daripada kawasan batu ke luar. That is what we call as progressive wave. Okay. Tapi jika awak mendapati bahawa wave tersebut tidak bergerak dengan masa, it only vibrates at its position, contohnya tali gitar hanya bergetar ke atas dan ke bawah, tidak bergerak ke mana-mana. So that is what we call as the stationary wave. Okay, last one adalah dua jenis gelombang yang awak perlu tahu. Yang pertama, gelombang yang memerlukan medium untuk bergerak. It needs medium to propagate, known as mechanical wave. Contohnya adalah gelombang air, gelombang bunyi, gelombang seismik. Okay. Yang kedua adalah electromagnetic wave yang tidak memerlukan sebarang medium untuk merambat or propagate. Tidak memerlukan medium. Contohnya radio wave, light wave and gamma rays. Okay. Cahaya pun sama. Kalau cahaya di angkasa lepas tak boleh nak propagate, maka tak logiklah kita dapat cahaya
matahari. Sebab cahaya matahari datang dari matahari, kemudian melalui ke angkasa lepas, barulah datang ke bumi. So kalau light wave memerlukan medium, maka tak logik lah kita dapat cahaya matahari. So that's it for today. Thank you for turning in. Thank you for giving attention. Sampai kita jumpa lagi minggu depan dalam tajuk wave juga. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.